Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukri Syabir Muhammad bersama rakan-rakan kumpulan saya. Saya Wan Muhammad Faizal bin Muhammad Fauzi. Saya Raja Muhammad Adam Harif bin Raja Muhammad Hashim. Kali ini kami tengah menyiapkan kerja khusus bagi subjek GPIM, iaitu persembahan video. Sebelum saya pergi ke lebih lanjut, tajuk yang saya ingin kupaskan, marilah kita sama-sama melihat video ini. Diri dia no. Diri lah. Dia video tu anda. Seperti anda boleh lihat pada video tadi, menampakkan satu perbuatan vandalism yang sangat begitu aktif di dalam negara kita, terutamanya kepada pelajar sekolah. Baiklah, apa itu vandalism? Senang kata, vandalism ini ialah satu perbuatan merosakkan harta benda. Menurut Kamus Dewan, dia membinasakan atau merosakkan harta benda, sama ada harta benda awam ataupun harta benda persendirian. Vandalism ini sangat berbahaya, terutamanya kepada pelajar sekolah, kerana dia merupakan salah satu attitude ataupun kelakuan yang sangat tidak baik. Okey, saya akan menceritakan lebih lagi kepada pasal vandalism. Kita boleh lihat statistik pada zaman sekarang, bermula daripada 2002 sehingga 2007, yang melibatkan 4 angka kes vandalism setiap tahun. Dan pada tahun 2022 hingga 2023, kelakuan vandalism ini sangat aktif dalam kalangan pelajar. Baiklah, sebelum kita pergi ke lebih lanjut, mari kita sama-sama dengar apa kata Dr. Fadlina Siddiq, iaitu Menteri Pelajaran Malaysia. Tindakan daripada sekolah adalah memanggil anak-anak ini dan juga ibu bapa mereka lah untuk siasatan dan juga barangkali bimbingan dan kaunseling juga, yang saya fikir penting, kerana berdasarkan video itu yang tular itu, saya tidak fikir ia satu perkara yang sepatutnya berlaku lah dalam keadaan kita memang tidak kompromi dalam tindakan-tindakan vandalisme dan keganasan. Baiklah, seperti yang anda lihat kata-kata dari Menteri Pelajaran Dr. Fadlina Siddiq, di mana KPM tidak akan berkompromi dengan pelajar-pelajar yang berkelakuan vandalism ini, terutamanya dalam bahagian sekolah, ataupun berlakunya vandalism ni dalam kalangan pelajar sekolah di dalam sekolah. Dan Dr. Fadlina Siddiq juga menceritakan dan berkata-kata tentang cara mereka untuk mengatasi vandalism ini, dengan cara mereka memanggil ibu bapa untuk memberi siasatan yang lebih. Mengapakah anak mereka berkelakuan vandalism yang panggil sangat tidak berdisiplin dan tidak sepatutnya berlaku dalam kalangan pelajar. Dan cara-cara lain yang KPM ataupun Menteri Pelajaran boleh ambil untuk membanteras kelakuan vandalism ini ialah mereka boleh memberi bimbingan, kaunseling terhadap pelajar-pelajar, bahawa memberi inisiatif kepada pelajar dan mengisi masa lapang pelajar
Itulah antara cara-cara lain. Selainnya, pelajar ataupun pihak sekolah boleh bekerjasama dengan pihak polis untuk mengambil tindakan yang selanjutnya sekiranya vandalism ini terus berleluasa dan menjadi perkara biasa dalam kalangan pelajar, dan pihak polis dan pihak sekolah boleh memberikan tindakan yang mungkin tindakan yang lebih teruk ataupun tindakan yang sewajarnya diberikan kepada individu yang melakukan vandalism ini. Baiklah, seterusnya saya rasa tindakan yang seterusnya ialah daripada KPM sendiri ataupun Kementerian Pelajaran boleh mendedahkan kepada pelajar bahawa kesan yang buruk terhadap kelakuan vandalism ini sekiranya vandalism ini terus menerus dilakukan oleh pelajar yang tidak beradab dan tidak berdisiplin, dan mungkin dengan menceramah ataupun kempen bahawa pentingnya ataupun buruknya kesan vandalism ini akan memberi kesedaran kepada para pelajar bahawa vandalism ini sangatlah memberi banyak kesan yang buruk terhadap individu, masyarakat, keluarga dan negara, kerana dia boleh merosakkan nama individu itu dan merosakkan nama keluarga. Baiklah, itu sahaja saya rasa cara-cara untuk mengatasi masalah vandalism yang terus berleluasa dalam kalangan pelajar terutamanya. Sekian daripada saya. Seterusnya saya pergi ke kesan bagaimana vandalism ini terkesan terhadap individu, keluarga dan negara. Jadi pada masa kini vandalism telah menjadi buah mulut masyarakat sehingga isu ini menjadi tergempar di negara kita pada hari ini. Isu ini telah pun menjadi hangat apabila ramai golongan-golongan remaja melakukan benda ini disebabkan oleh beberapa faktor yang telah disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya seperti rakan sebaya dan sebagainya. Jadi apakah kesan-kesan berlakunya vandalism ini dalam kalangan masyarakat di negara kita pada hari ini? Jadi yang pertama, kesan-kesan berlakunya vandalism dalam negara kita ini adalah mencatatkan kesulitan ataupun memperlihatkan kepada kita mencatatkan pandangan di tempat-tempat seperti tandas awam. Contohnya, apabila seseorang vandalism itu melakukan kejahatan ataupun menconteng dinding-dinding yang tersedia ada di tempat awam, ini akan merosakkan imej tandas tersebut dan akan menunjukkan imej di negara kita. Jadi kesan yang kedua adalah menunjukkan imej yang buruk kepada negara kita. Hal ini dikatakan demikian kerana kesan daripada vandalism ini akan menjejaskan juga ekonomi negara kita pada akan datang. Kerana apa? Apabila seperti yang kita tahu pada zaman kini kita sangat terbiasa dengan media sosial dan sebagainya. Jadi apabila ramai orang yang mengupload video-video ataupun persekitaran di negara kita yang menunjukkan negara yang kotor, yang rosak infrastruktur awam dan sebagainya. Jadi ini akan membuatkan pelancong-pelancong untuk mengelakkan diri mereka untuk datang ke negara kita, kerana kita semua tahu bahawa pelancong yang datang mereka ingin melihat keindahan di negara-negara yang mereka lancung itu. Jadi sepatutnya benda-benda ini kita mesti jaga dan sebagainya. Seterusnya, kesan berlaku vandalism ini juga akan membuatkan masyarakat hilang hak untuk menggunakan alat awam, barang-barang awam
seperti telefon bimbit yang berada di tepi jalan itu. Jadi perkara-perkara ini akan menyusahkan sendiri kepada rakyat-rakyat apabila mereka sukar untuk menggunakan infrastruktur yang telah disediakan kepada kita. Namun tidak boleh digunakan sepenuhnya kerana telah dirosakkan oleh segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Jadi sebagai kesimpulan secara kecilnya dapat saya rumuskan bahawa kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah menjaga infrastruktur dan mestilah menjadi seorang rakyat yang bertanggungjawab agar negara kita menjadi maju di masa akan datang. Seterusnya saya juga memohon agar semua pihak berganding bahu dan bertanggungjawab memikul obligasi bagi menyelesaikan perkara ini tidak terus berlarutan kerana ia akan memudaratkan kepada kita sendiri. Sekian setakat itu saja daripada saya. Terima kasih. Oi, buat apa? Mana Lina? Apakah faktor berlakunya vandalism? Mari saya terangkan. Terdapat 4 faktor utama yang menjadi faktor kepada berlakunya vandalism. Faktor yang pertama adalah pengaruh rakan sebaya. Mungkin rakan-rakan pelaku vandalism ni, mereka telah mencabar pelaku vandalism untuk melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan harta awam. Rakan-rakan pelaku vandalism ni akan memulakan pelaku vandalism jika sekiranya pelaku vandalism itu tidak mahu membuatnya. Oleh disebabkan pelaku vandalism itu tidak mahu dipulaukan rakan-rakan, maka beliau terpaksa melakukan juga vandalism itu dan rakan-rakan pelaku vandalism akan menganggapnya perkara yang hebat. Faktor yang kedua adalah pengaruh ibu bapa. Mungkin di rumah pelaku vandalism telah didera oleh ibu bapa yang menyebabkan pelaku ni menerima tekanan yang sangat tinggi. Oleh itu, pelaku vandalism ni akan membuat sesuatu yang di luar jangkaan untuk melepaskan tekanannya. Oleh itu, pelaku vandalism ni akan merosakkan harta-harta awam, harta-harta kerajaan di luar yang akan menjejaskan orang ramai. Faktor yang ketiga adalah faktor media massa. Pada zaman masa kini, kandungan-kandungan yang terdapat di media massa mampu mempengaruhi seseorang individu. Contohnya, kandungan yang berunsurkan keganasan akan mempengaruhi pelaku vandalism untuk melakukan perkara-perkara vandalism. Contohnya, pelaku akan membakar atau merosakkan tempat menunggu bas ataupun akan merosakkan kerusi-kerusi yang disediakan di tempat awam. Faktor yang terakhir adalah faktor masyarakat. Mungkin individu itu sudah terbiasa tinggal di dalam masyarakat yang selalu melakukan vandalism. Mungkin pelaku itu setiap hari melihat fasiliti-fasiliti awam yang telah rosak. Oleh itu, pelaku merasakan bahawa fasiliti awam yang telah rosak itu adalah perkara normal dan ianya perlu diteruskan. Oleh itu, pelaku vandalism tersebut akan merosakkan dan menjejaskan harta-harta awam tersebut kerana menganggap ianya adalah perkara yang normal. Itu sahaja faktor daripada saya.